Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Hadirin dan hadirat sekalian. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnia dapat kita bertemu dengan forum bicara santai pada hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, eloklah saya menerangkan sedikit mengenai forum kita yang bertajuk Tidak Bimbang dan Tidak Berduka Cita. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, forum kita akan mengadakan dua pusingan persoalan kepada panel-panel kita. Kita pun sedia maklum bahawa setiap manusia ada sifat bimbang dan duka cita. Itu adalah sifat semula jadi manusia. Manusia akan bimbang terhadap apa-apa juga perkara, tetapi perlukah kita ikut perasaan tersebut? Jadi perkara ini akan dibincangkan oleh panel-panel kita pada hari ini. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, marilah kita berkenalan dengan dua orang ahli panel kita pada hari ini. Jangan ragu dan jangan risau kepada para hadirin sememangnya, tidak asing lagi dengan panel-panel kita hari ini. Baiklah, panel kita yang pertama iaitu Ayuh berbaju kurung, Ustazah Jahan Tungu yang didatangkan khas daripada Kuipsas, Kolej Universiti Islam Pahang selaku pensyarah dalam bidang hadis. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Panel kita yang kedua nampak malu tapi bijak berkata-kata. Ustazah Hanis Wajihah binti Abdul Manap selaku pensyarah Quran Sunnah di Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah, Kuipsas. Selamat datang dan apa khabar Ustazah? Alhamdulillah, sehat juga. Sebelum saya menyimpang lebih jauh, soalan saya yang pertama kepada Ustazah Jahan. Apakah pandangan Ustazah terhadap perasaan bimbang dan berduka cita menurut hadis? Silakan Ustazah. Terima kasih kepada saudari moderator yang saya hormati, Ustazah Hanis Wajihah dan hadirin dan hadirat yang hadir sekalian. Baiklah, tanpa membuang masa saya akan menjawab persoalan yang diutarakan sebentar tadi. Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu terlibat dengan kesusahan ataupun kedukacitaan, maka katakanlah Allahu Rabbuna la syarika lahu. Yang bermaksud Allah Tuhan kami tidak syirik. Riwayat Baihaqi. Terusnya, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, perbanyakkanlah membaca la haula wala quwata illa billah kerana sesungguhnya bacaan ini adalah ubat bagi 99 penyakit, yang mana penyakit paling ringan adalah kebimbangan. Riwayat Al-Uqaili melalui Jabir radhiyallahu anha. Hadirin dan hadirat sekalian, kehidupan manusia tidak selalunya mengikut apa yang dirancangkan. Benarlah kehidupan di dunia ini umpama roda. Sebagai seorang yang beriman, apa saja yang terjadi tidak menyebabkan kegusaran di hati apabila memahami itu adalah takdir ilahi. Akan tetapi, tidak mungkin seorang itu terlepas daripada menghadapi kesedihan. Cuma, kita sebenarnya sudah dianjurkan agama supaya tidak terlalu menurut kata hati sehingga melemahkan kesehatan mental dan fisikal kita. Hadirin dan hadirat sekalian, selain itu, menyentuh mengenai situasi duka lara atau rasa bimbang itu, kita perlu ingat pada peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Madinah bersama sahabat karib baginda, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ketika bersembunyi di dalam gua Tur buat sementara daripada buruan kaum musyrikin Mekah, Rasulullah SAW memotivasikan Abu Bakar dengan kata-kata semangat, yaitu la tahzan innallaha ma'ana, yang bermaksud janganlah bersedih kerana Allah bersama kita. Seterusnya, hadirin dan hadirat sekalian, walaupun kata-kata motivasi Rasulullah SAW itu untuk Abu Bakar
Akan tetapi ia relevan buat kehidupan kita pada masa kini dalam menangani sebarang keadaan yang tidak menyenangkan hati kita. Islam juga turut mengajar cara dan kaedah tersendiri untuk kita menghindar kesedihan jiwa. Perkara yang paling penting yang perlu disematkan dalam hati ialah kita perlu menguatkan keimanan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat sekalian, kita haruslah pegang kuku akidah dan tauhid yang ada dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal demikian melalui Al-Qur'an, firman yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata, Tuhan kami ialah Allah. Kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul. Dengan pengakuan iman dan tauhidnya itu, maka tidak ada kebimbangan daripada sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Surah Al-Ahqaf ayat 13. Hadirin dan hadirat sekalian, jelas sekali ayat itu menjelaskan hati yang sentiasa dikuatkan dengan iman dan akidah yang kukuh sebenarnya merupakan benteng yang paling ampuh, yang kuat buat seseorang menanggung setiap peristiwa yang menyedihkan yang ada dalam kehidupannya. Hadirin dan hadirat sekalian, hanya dengan kita berpaut kepada keyakinan Allah akan membenihkan rasa tenang dalam jiwa kita, meskipun pada ketika itu kita dirundung dengan berbagai dugaan dan ujian dalam kehidupan kita. Oleh itu kita perlulah menguatkan iman dan keyakinan tauhid kita, karena iman dan keyakinan tauhid ini sebenarnya dia ibarat akar tunjang yang membina sikap positif dalam kehidupan kita apabila kita dilanda ujian. Sebaliknya, apabila kita hidup tanpa iman dan tauhid, sebab itu kita selalu merasa sedih dan hibah apabila kita ditimpa ujian. Justru itu kita perlu sentiasa berasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Untuk memantapkan takwa, yaitu kita hendaklah mantapkan takwa kita menerusi zikrullah dan mengerjakan amal ibadah yang lain selain daripada menunaikan ibadah kita, yaitu sholat 5 waktu. Hadirin dan hadirat sekalian juga, kita sebenarnya perlu memaksakan dalam diri kita tuh keyakinan kepada diri kita sendiri. Namun, bila kita percayakan diri sendiri bukan dalam konteks yang kita tuh bersikap ego dengan keupayaan dan kejayaan yang kita perolehi, tetapi percayakan diri sendiri bermaksud kita percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi begitu banyak nikmat dan kurnia kepada kita. Jadi apabila kita kehilangan sesuatu nikmat dalam kehidupan kita jangan menyebabkan itu kita merasa kecewa dan sedih. Buat apa? Untuk apa? Sebab bila kita sedangkan terdapat banyak lagi nikmat sebenarnya yang Allah beri. Sebagai contoh, ini untuk misalnya seorang pelajar, jadi dia dalam pemeriksaan dia gagal, jadi dia terus merasa diri dia tidak berguna, dia stres, dia terlampau kecewa. Sebenarnya itu adalah ujian karena tidak semua perkara kadang-kadang itu sebenarnya di luar dugaan kita. Akan tetapi ada lagi contoh seterusnya, sebagai contoh apabila seorang itu gagal dalam perniagaan. Jadi apabila gagal dalam perniagaan, gagal mengurus perniagaan, gagal memajukan perniagaannya, dia mungkin melanggar larangan agama. Sebagai contoh, menggunakan kaedah melariskan barang jualan. Menggunakan pelaris ini salah satu sesuatu yang disangkal ataupun dilarang sama sekali dalam agama. Seterusnya, hadirin dan hadirat sekalian, jadilah kita umpama burung pada pagi hari. Makhluk Allah itu begitu positif dengan roda kehidupan hariannya. Tidak terlintas untuk bersedih hati lantaran perut masih kosong, sedangkan anak kecil di sarang masih tidur. Hadirin dan hadirat sekalian, oleh itu kita haruslah mencontohi sikap burung yang sentiasa bersikap positif, meniti hari sekali dipikir tidak ada pada diri kita. Justru itu kita tidaklah boleh bersedih dalam meniti kehidupan yang mencabar ini.
Akan tetapi sepatutnya kita haruslah melalui kehidupan ini dengan tabah, dengan penuh takwa. InsyaAllah segala dugaan mampu ditangani dengan berlapang dada. Sekian saja untuk penerangan dan perkongsian saya. Semoga menjawab persoalan daripada saudari moderator. Apapun saya serahkan majlis ini semula kepada saudari moderator kita. Okey, baiklah. Terima kasih kepada Ustazah Jahan dengan pendapat yang sangat bernas. Salah satu poin yang saya boleh ambil daripada pandangan Ustazah iaitu akidah adalah benteng kepada diri sendiri. Kalau akidah kita baik, maka Allah akan kabulkan apa yang kita mahu. Jangan kita menduakan Allah atau kita mensyirikkan Allah, atau kita menduakan Allah sebab kita rasa bimbang dan kita rasa takut, seperti kita takut pada hari kiamat. Semua orang sebut saja tentang hari kiamat, semua orang akan takut. Jadi kita kena ingat, di dunia hanya sementara, akhirat adalah selama-lamanya. Okey, baiklah, sebelum kita menyimpang jauh, saya ingin menanyakan persoalan yang kedua, iaitu kepada Ustazah Hanis Wajiha. Bagaimanakah menurut perspektif Al-Quran mengenai sifat bimbang, berduka cita? Silakan Ustazah. Terima kasih kepada Tuan Moderator cantik lagi Ayu pada hari ini. Okay, soalan yang diajukan kepada saya sebentar tadi, saya akan menjawabnya. Okay. Menurut dari surah Al-Ma'idah ayat 69 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sadaqallahul azim. Okay, saya akan mengupaskan satu persatu daripada potongan ayat ini untuk menjelaskan persoalan daripada Tuan Moderator tadi. Okay. Potongan ayat yang pertama ialah Innal ladzina amanu, yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang beriman. Nak dimaksudkan di sini ialah orang-orang yang beriman adalah dalam kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Dan iman itu mestilah iman yang sebenar. Apakah iman yang sebenar itu? Iman yang sebenar itu ialah iman tanpa syirik. Okay. Ini kita kena tekankan kerana ramai yang tidak faham. Ramai yang ada iman, tahu apa yang mereka perlu imani. Tetapi satu perkara mereka lupa, iaitu tolak fahaman dan amalan syirik. Ramai yang tidak mahir dalam bab syirik kerana sebenarnya ia tidak ditekankan dalam pembelajaran di negara kita ini. Maka oleh kerana itu kita boleh lihat ramai yang ada fahaman syirik kerana ia tidak banyak diajar. Sebagai perumpamaannya, kita nak ajar seorang tu membawa kereta, tapi kita tak ajar pun cara bawa kereta, peraturan yang harus dipatuhi ketika memandu, pantang larang dia, syarat dia, mesti ada kan semua dalam tu. So begitu juga dalam syirik. Kalau kita tak ajar, tak dedahkan pasal apakah amalan syirik ini, kita akan boleh mengamalkan amalan syirik itu. Itu yang dimaksudkan oleh syirik. Okay, yang seterusnya ialah walladzina hadu was-sabiuna wan nasara, yang bermaksud dan orang-orang Yahudi, Syabi'in dan orang-orang Nasrani. Dalam potongan ayat ini ada 3 golongan, iaitu orang Yahudi, yang kedua golongan Sabi'in. Golongan Sabi'in ini ialah golongan yang mengikut ajaran Nabi Ibrahim AS. Okay, golongan yang ketiga ialah golongan Nasara, iaitu golongan yang mengikut ajaran Nabi Isa AS. Ada lagi beberapa pendapat tentang siapakah Sabi'in. Kaum Sabi'in ini ialah
segolongan orang dalam kalangan umat Nasrani dan orang-orang Majusi yang tidak mempunyai agama. Demikianlah menurut Mujahid dan daripada Mujahid disebutkan bahawa mereka adalah segolongan daripada orang-orang Yahudi dan orang-orang Majusi. Menurut Qatadah pula, mereka adalah suatu kaum yang menyembah malaikat dan solat dengan menghadap ke arah selain daripada kiblat serta membaca kitab Zabur. Maka ini mewakili satu lagi kitab wahyu iaitu Zabur kerana telah disebut Taurat, Injil dan Al-Quran sebelum ini. Ibnu Wah mengatakan, telah menceritakan kepada Ibnu Abu Zanad daripada ayahnya yang mengatakan bahawa Sabi'in adalah suatu kaum yang tinggal di daerah yang berjiran dengan negeri Iraq yang ditempatkan di Kausar. Mereka ni beriman kepada semua Nabi, puasa setiap tahun selama 30 hari dan mengerjakan solat menghadap ke negeri Yaman setiap hari sebanyak 5 kali. Pendapat ini yang lain mengatakan selain daripada itu. Wallahualam, kita pun tak tahu siapakah mereka golongan Syafi'in ini. Mungkin ada lagi, tetapi mereka itu tidak ramai. Jadi tidaklah kita dikenali sangat keadaan mereka dan kaedah dan akidah mereka. Yang seterusnya ialah man amana billahi wal yaumil akhir, yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Islam tidak memandang daripada keturunan mana, asalkan mereka itu benar-benar beriman. Dalam ayat ini disebut dua jenis iman, iaitu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Bukanlah dua ini sahaja yang perlu diimani, tapi banyak lagi perkara yang perlu kita beriman berdasarkan daripada wahyu-wahyu yang lain. Tetapi yang disebutkan dua sahaja dalam ayat ini sebagai mewakili perkara-perkara yang lain. Namun ramai yang tebuk satu-satu ayat sahaja. Mereka tidak rujuk keseluruhan ayat Al-Quran, tetapi mereka melihat satu-satu ayat yang agak pelik bagi mereka, terus dia membuat pandangan mereka sendiri. Kerana jahil tentang perkara ini, ramai yang menggunakan ayat ini untuk mengatakan, lihatlah bagaimana tidak disebut kena beriman dengan Nabi Muhammad SAW dalam ayat ini. Ini adalah satu kejahilan yang besar. Bagaimana dengan ayat-ayat lain? Maka diingatkan, ayat-ayat Al-Quran kenalah dibaca dengan ayat-ayat yang lain. Walaupun tidak disebut tentang Nabi Muhammad SAW dalam ayat ini, tapi terdapat dalam banyak ayat-ayat lain. Jadinya kita kalau nak menafsirkan satu-satu potongan ayat daripada ayat Al-Quran, kita harus kaji dulu seluruh kitab Al-Quran tu, barulah kita boleh membuat pandangan kita menurut Al-Quran. Yang seterusnya ialah wa'amila salihan, dan beramal dengan amalan yang soleh. Mereka bukan sahaja beriman, tetapi iman itu perlulah ditunjuk dengan melakukan amal soleh. Dan kita telah sebut banyak kali dalam penulisan, amalan yang soleh adalah amalan yang mengikut sunnah. Jangan amalkan amalan dan fahaman bid'ah, kerana kena belajar apakah yang dimaksudkan dengan bid'ah itu. Penting juga untuk kita menjaga kesucian agama kita. Agama lain seperti agama Yahudi dan Nasrani sudah banyak mengubah amalan-amalan yang diajar oleh nabi-nabi mereka. Dan umat Islam pun nampak gayanya ke arah begitu juga. Itu adalah salah sama sekali. Kalau dibiarkan boleh menambah-nambahkan dalam agama, maka agama suci kita ini, iaitu agama Islam, akan terjadi seperti agama Yahudi dan Nasrani. Seterusnya, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Okay.
penafsirannya tidak kira keturunan mana, bangsa mana, sama sahaja kalau beriman dan beramal soleh, tidak perlu takut untuk hadapi akhirat dan jangan sedih untuk tinggalkan dunia. Dan juga tidak perlu kita takut untuk hadapi akhirat kerana kehidupan yang baik sedang menunggu kita. Dan tidak perlu sedih kerana meninggalkan dunia, kerana ada yang ada di hadapan dalam akhirat itu lebih baik daripada dunia ini. Dalam ayat ini telah disebutkan tentang golongan Yahudi, Nasara dan Sabiun yang beriman dan mereka mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukanlah bermakna golongan yang ketiga-tiga golongan itu sekarang akan mendapat kedudukan yang sama. Mungkin mereka tidak lagi mendapat kedudukan itu apabila Nabi Muhammad SAW sudah diutuskan menjadi Rasul. Apabila Nabi menjadi Rasulullah SAW, hanya ada satu syariat sahaja yang kita patut digunakan. Okay, wallahu a'lam, itu saja yang dapat saya kongsikan. Semoga menjawab persoalan daripada Tuan Moderator tadi. Okey, baik. Terima kasih Ustazah atas pandangan yang cukup jelas tadi. Okey, sedikit daripada saya. Apa yang daripada Ustazah sampaikan. Islam mengajar kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dengan ada iman di hati akan sentiasa tenang. Kemudian jangan menafsir ayat Al-Quran sesuka hati. Jangan menggunakan ayat Al-Quran ni untuk kepentingan diri sendiri. Sebelum mentafsir, kita kena rujuk kepada orang alim dan hadis-hadis yang lain serta ayat Al-Quran yang lain, kaji betul-betul supaya tidak menimbulkan rasa kebingungan di antara kalangan masyarakat. Okey, baiklah. Berbalik kita pada Ustazah Jahan, apakah teladan yang dapat dikaitkan dengan perkara ini? Silakan Ustazah. Terima kasih saudari moderator. Baiklah, saya akan mengupas mengenai soalan yang dikemukakan oleh saudari moderator. Semua orang pasti ingin dijauhkan dari azab ataupun hukuman siksaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun tidak demikian dengan ujian, di mana sebahagian hamba-hamba yang soleh senang ketika diberi ujian. Saya akan berkongsi kisah ataupun teladan yang kita boleh contoh daripada orang-orang yang soleh. Dikisahkan Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu ketika menderita sakit diputuskan bahawa dia harus dipotong betisnya. Maka ketika dia dilaksanakan pemotongan oleh ahli bedah, dia diberikan ubat tidur supaya tidak terasa sakitnya. Namun Urwah menolak sambil berkata, jangan beriku ubat tidur, tetapi teruskan potong betisku tanpa ubat tidur. Dan ketika betisnya digergaji dengan tidak terdengar sebarang keluhan daripada Urwah, kecuali ucapan hasbi Allah, cukup bagiku rahmat Allah. Selesai sahaja pembedahan, dia menyuruh pembantunya supaya mencuci dan membungkus potongan betisnya itu tadi dan menguburkan di kuburan kaum muslimin. Kemudian beliau berkata, Allah telah mengetahui bahwa kaki itu tidak pernah digunakan berjalan kepada maksiat. Lalu ia berkata, ya Allah, jika engkau ambil masih banyak sisanya, jika engkau memberi bala masih banyak selamatnya. Masya Allah, tabarakallah, ini merupakan kisah yang luar biasa ketika seseorang bergantung kepada Allah dan redha dengan kehendaknya, maka semua terjadi menjadi ringan. Hadirin dan hadirat sekalian, daripada Abu Hurairah dan Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tiada sesuatu yang menimpa seorang mukmin merupakan penderitaan, kelelahan atau kerisauan hati, melainkan semua itu menjadi penebus dosanya. Hadis riwayat Muslim.
Jadi di sini hadirin dan hadirat sekalian, janganlah kita menjadi orang yang dangkal pandangan sehingga tidak dapat melihat ada nikmat dan rahmat kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala dalam takdir musibah ataupun bala. Apabila kita harusnya perlu berhusnuzon, yaitu berprasangka baik kepada Allah, maka banyak sebenarnya kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita bersama ujian yang Dia beri. Di antaranya asbab ujian tersebut kita ditempatkan oleh Allah di pintu-pintu rahmatnya. Jadi di sini saya ingin menegaskan jangan disebabkan ujian nafsu kita menjadi lemah, hilang kekuatan, hilangnya sifat-sifat yang boleh menjatuhkan kita ke pintu maksiat dan mencintai dunia. Karena ujian sebenarnya boleh membuat hati kita mudah untuk taat, seperti kita dengan ada ujian kita boleh sabar, kita boleh redha, kita boleh tawakal, dan paling penting zuhud dan ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Sekian saja perkongsian saya untuk kali ini. Semoga menjawab pertanyaan daripada saudari moderator. Baiklah, saya akan menyerahkan semula majlis kepada saudari moderator. Terima kasih atas perkongsian Ustazah Jahan. Okey, baiklah. Soalan kedua, dalam pusingan yang kedua kepada Ustazah Hanis Wajiha, apakah ada kisah-kisah kaum terdahulu pada zaman Nabi tentang perkara ini? Silakan Ustazah. Okey, terima kasih kepada Tuan Moderator. InsyaAllah saya akan menjawab persoalannya. Ada peristiwa yang berkait tentang tajuk kita pada hari ini. Saya bagi dua situasi yang di mana tentang peristiwa Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar menyembunyikan diri mereka di Gua Tur. Situasi yang pertama, pada malam yang seterusnya Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tidur di dalam gua. Lalu Nabi Muhammad SAW ni membaringkan kepalanya di atas peha Sayyidina Abu Bakar. Lalu Sayyidina Abu Bakar ni membiarkan jelah Nabi tu tidur di atas peha tanpa menggerakkan kakinya walaupun sedikit, kerana beliau tidak mahu mengganggu Nabi tidur. Okay. Tiba-tiba tapak kaki Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang dilujurkan itu telah dipatuk oleh ular yang berbisa. Dalam keadaan Sayyidina Abu Bakar tu menahan kesakitan yang agak pedih disebabkan dipatuk oleh ular tu, Sayyidina Abu Bakar telah menitiskan air matanya, lalu air matanya itu telah menitis jatuh ke pipi Rasulullah SAW yang sedang tidur tu. Lalu Rasulullah SAW terjaga dari tidur dan melihat Sayyidina Abu Bakar sedang menangis. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, kenapa beliau menangis? Lalu Sayyidina Abu Bakar menjawab, kakinya telah dipatuk ular sehingga beliau tidak dapat menahan kesakitan akibat patukan ular itu. Lalu telah mendengar jawapan itu, Rasulullah SAW terus meludahi kesan patukan dan mengusapnya, maka secara tidak langsung kesan bisa patukan tersebut telah hilang serta-merta dan tiada lagi rasa sakit. Kerana mukjizat Rasulullah SAW suci itu, mereka berdua bersyukur atas rahmat Allah. Situasi yang kedua daripada peristiwa itu, kelihatan pihak Quraisy berusaha sungguh-sungguh mencari mereka berdua. Pemuda-pemuda Quraisy membawa pedang dan tongkat sambil mundar-mandir mencari segenap gua tempat persembunyian mereka. Lalu orang-orang Quraisy itu
dengar bunyi bising cicak yang datang dari arah gua tersebut. Pemuka Quraisy mula syak bahawa adanya orang di dalam gua tersebut. Nabi telah membaling batu ke arah cicak dan langsung cicak itu mati. Pemuka Quraisy tetap datang mendaki gunung sehingga sampai ke gua itu, tetapi kemudian ada yang turun kembali. Pemuka berbicara antara sendiri, kenapa kau tidak menjenguk ke dalam gua? Tanya kawan-kawannya. Ada sarang labah-labah di tempat itu yang memang sudah ada sejak sebelum Muhammad lahir lagi. Jawabnya, saya melihat ada 2 ekor burung merpati hutan membuat sarang di lubang gua itu. Jadi saya mengetahui tak ada orang pun di situ. Setelah 3 hari berlalu dan setelah ancaman dan dari kafir Quraisy sudah semakin reda, Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pun keluar untuk meneruskan perjalanan penghijrahan mereka menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah yang dahulunya dikenali sebagai Yathrib. Okay. Pula yang daripada peristiwa yang pertama tadi, situasi yang pertama tadi, di mana kaki Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu itu telah dipatuk ular dan lalu Sayyidina Abu Bakar itu menangis. Di sini kita boleh simpulkan di mana kita hendaklah tidak berduka cita kerana Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa ada di sisi kita, di mana Rasulullah SAW telah meludah kesan patukan dan mengusapnya secara tidak langsung. Kesan bisi patukan tersebut hilang serta-merta. Ini bahawa Allah bersama kita. Dengan kehadiran Rasulullah itu, Sayyidina Abu Bakar telah terselamat daripada patukan ular itu tadi. Dengan serta-merta sakit yang ditahan oleh Sayyidina Abu Bakar tu hilang serta-merta disebabkan ludah Rasulullah tadi. Yang seterusnya, situasi yang kedua, kesimpulan yang boleh kita dapat, kita tidaklah harus ada perasaan bimbang kerana setiap apa yang diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada hikmahnya, di mana kaum Quraisy ataupun pemuda-pemuda Quraisy tadi cari mereka berdua di dalam gua itu, tetapi mereka tidak jadi untuk naik ke gua itu disebabkan labah-labah yang ada di dalam gua itu membina sarang seperti mana yang ada sebelum Nabi Muhammad SAW lahir lagi. Ini jelas bahawa pengaturan perjalanan hidup kita ini yang disusun oleh Allah amatlah cantik dan tidak perlu kita ragu-ragu lagi. Semuanya ada hikmah, apa yang terjadi akan ada hikmah di sebaliknya. InsyaAllah itu saja saya punya pengongsian ataupun jawapan saya yang ditanya oleh Tuan Moderator kita tadi. Saya serahkan kepada majlis ini kepada Tuan Moderator. Baiklah Ustazah Hanis. Terima kasih atas perkongsiannya. Kesimpulannya di sini, apa-apa juga cabaran yang hendak kita tempuhi, yakin bahawa Allah tidak akan menguji hambanya melebihi batas kemampuannya. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, melalui pendapat dan pandangan yang diberikan oleh panel kita sebentar tadi, telah jelas mengatakan kita tidak perlu berasa bimbang dan berduka cita dengan jalan hidup kita, kerana sesungguhnya Allah akan menjanjikan ganjaran untuk kita semua. Sebelum kita mengikuti kata hati, ialah kita renung-renungkan sejenak.
Lautan itu dunia, bahtera itu kita. Kemudi itu agama, peliharalah bahtera daripada karam di lautan dunia. Bermaksud di sini kita peliharalah agama, kita peliharalah iman agar kita akan berasa tenang di dunia dan akhirat nanti, insya-Allah. Sebelum mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi. Tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian saja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Maha Pencipta, yang buruk itu datang daripada kekilafan diri kami sendiri. Saya akhiri kalam dengan yang mulia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.